الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا صدق الله العظيم. Wahai Yahya, terimalah kitab itu serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah kebijaksanaan semasa ia masih kanak-kanak. Dan kami mengurniakannya rahmat dari sisi kami, serta kelebihan yang kembang manfaatnya. Dan ia adalah seorang yang bertakwa. Dan ia taat serta berbuat baik kepada ibu bapanya. Dan ia pula tidak sombong angkuh atau derhaka. Dan kami limpahkan kepadanya selamat sejahtera pada hari ia diperanakkan. Dan pada hari ia mati, serta pada hari ia dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Maryam. Tak kala ia memencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat sebelah timur. Kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka. Maka kami hantarkan kepadanya roh dari kami, yakni Jibril. Lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki. Yang sempurna bentuk kejadiannya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman daripada gangguanmu, kalau engkau seorang yang bertakwa. Ia berkata, sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak yang suci. Maryam bertanya dengan cemas, bagaimana aku akan beroleh seorang anak lelaki? Padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Dan aku pula bukan perempuan jahat. Ia menjawab, demikianlah keadaannya. Tak usahlah dihairankan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami untuk umat manusia. Dan sebagai satu rahmat dari kami. Dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlaku. Maka Maryam hamillah mengandungnya. Lalu ia memencilkan diri dengan kandungannya itu ke sebuah tempat yang jauh. Masih lagi dalam penafsiran surah Maryam, surah yang ke-19, pada juzuk yang ke-16, pada ayat yang ke-12 hinggalah 22. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan dua kelahiran ajaib. Yang pertama, kelahiran Nabi Allah Yahya AS dan sifat-sifatnya. Dan juga kebijaksanaan serta kerasulannya. Yang kedua ialah kelahiran Nabi Isa AS dan bagaimana proses kelahirannya melalui ibunya Maryam binti Imran, seorang wanita yang solihah, seorang wanita yang berbakti, seorang wanita yang bertakwa
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialog di antara Maryam dengan Jibril alaihissalam. Sehingga ditakdirkan satu kejadian besar kepadanya, melahirkan seorang anak tanpa bapa, seorang anak lelaki yang bernama Isa alaihissalam. Maka ini dua kelahiran yang ajaib yang diceritakan oleh Allah Ta'ala tentang bagaimana sifat dan juga manfaat mereka. Kalau kita melihat bila Allah Ta'ala menyebut, Ya Yahya, wahai Yahya. Nama Nabi Allah Yahya AS disebut 5 kali dalam Al-Quranul Karim. Ia disebut dalam surah Ali Imran dan surah An'am dan surah Maryam pada 2 tempat dan dalam surah Al-Anbiya. Kesemuanya sebutan ataupun 5 kali sebutan Nabi Allah Yahya AS. Seorang Nabi yang bertakwa, yang soleh, yang baik semenjak kecilnya lagi. Setengah ulama menyatakan bahawa semenjak umur 3 tahun lagi dia sudah menunjukkan kesolehannya. Setengah menyatakan sebagaimana riwayat Ibn Abbas ketika usianya 7 tahun sudah menunjukkan dia seorang yang baik. Jadi biasanya kanak-kanak pada usia yang kecil kita belum nampak dia baik. Belum nampak dia soleh, belum nampak dia alim. Kebiasaan begitu. Tetapi Allah memuliakan Nabi Allah Yahya ketika mana dia kecil dia sudah menunjukkan kebijaksanaan. Sudah menunjukkan kesolehan. Bahkan kata Abdullah bin Mubarak ketika mana kanak-kanak mengajak Yahya bin Zakaria bermain-main pada usia kecilnya dengan berkata, "Idhhab bina nal'abu." Jom kita main, kata kanak-kanak yang sebaya dengannya. Lalu kata Nabi Allah Yahya, "Ma lil-la'bi khuliqna." Kita tidak diciptakan untuk bermain. Ni dari kecil dia dah pandai cakap macam tu. Kita dijadikan oleh Allah bukan untuk main, untuk ibadat. Maka ini yang dimaksudkan bahawa kebijaksanaan yang diberikan kepada Nabi Allah Yahya AS. Nabi Allah Yahya secara umum kisahnya, sebelum kita melihat penafsirannya, berhadapan dengan seorang raja yang zalim yang bernama Raja Herodes. Raja Herodes yang ingin berkahwin dengan anak saudaranya sendiri bernama Herodia yang terkenal dengan kecantikannya. Maka bila mana perkahwinan ini hendak dijalankan, yang paling keras menentang ialah Nabi Allah Yahya AS. Disebabkan kerasnya penentangan Nabi Allah Yahya, sehingga Nabi Allah Yahya AS dibunuh. Digergaji kepalanya. Dan bila berita kematian Nabi Allah Yahya sampai kepada Nabi Isa AS, maka Nabi Isa mula menguatkan lagi dakwahnya dan berdiri di hadapan manusia menyampaikan peringatan. Kerana Nabi Allah Yahya dan Zakaria satu musim. Berada pada satu zaman pada usia yang hampir sama. Pada usia yang kita katakan tidak jauh bezanya. Maka keajaiban kelahiran, sebab itu Allah Ta'ala sebut Yahya kemudian disebut Nabi Isa. Yahya lahir dahulu, kemudian Nabi Isa. Dan mereka Nabi yang berada pada satu zaman. Bahkan ketika itu ada 3 Nabi sebenarnya, termasuk Nabi Allah Zakaria. Zakaria, Yahya dan Isa alaihimussalatu wassalam berada pada satu zaman. Berhadapan dengan seorang Raja Filistin yang terkenal dengan pelanggaran hukumnya yang bernama Herodes. Allah Ta'ala berfirman, Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, Yahya AS, anak kepada Nabi Allah Zakaria, Allah Ta'ala berfirman kepadanya ketika mana dia sampai pada usia memikul tanggungjawab kenabian. Wahai Yahya, peganglah kitab ini. Yang dimaksudkan kitab ini ialah kitab Taurat. Kerana Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Isa berpegang dengan kitab Taurat. Kerana kitab terbesar dalam hukum sebelum diturunkan Al-Quran ialah kitab Taurat. Kesemua Nabi-Nabi yang bermula daripada Musa AS sehinggalah sampai Nabi Isa berpegang pada kitab Taurat. Adapun kitab Injil melengkapi Taurat dan memperbetulkan kembali beberapa penyelewengan yang dibuat. Namun Nabi Allah Isa AS masih berpegang dengan Taurat. Sebab itulah agama Kristian mereka gabungkan Taurat dan Injil dalam satu buku yang disebut Bible. Yang disebut Old Testament dan New Testament. Old Testament merujuk pada kitab Taurat. Manakala New Testament merujuk pada kitab Injil. Kitab Taurat ialah kitab hukum terbesar. Ini sebelum diturunkan Al-Quran. Adapun bila diturunkan Al-Quran, maka semua hukumnya terbatal. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Lau kana Musa hayyan
ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Kalaulah Nabi Musa masih hidup, dia tidak ada alasan melainkan mesti ikut aku. Dan ikut segala syariat dalam Al-Quran. Dan sebagai buktinya, bila mana turunnya Nabi Isa mengikut syariat Al-Quran. Bukan Taurat, bukan Injil. Ini sejarah ataupun peristiwa Nabi Isa turun di akhir zaman. Sebelum berlakunya kiamat. Selepas keluarnya Dajjal. Sebab keluarnya Dajjal, Nabi Isa turun dan dia akan mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Dengan tidak mengikut atau berpandukan Taurat ataupun Injil. Bagi menegaskan, sebab itu zaman dia orang Kristian kembali kepada Islam. Bagi penegasan bahawa semua kitab-kitab dulu diturunkan sudah dibatalkan. Tapi kalau hari ini kita menyebut tentang nasakh, maka Yahudi tidak menerima nasakh. Demikian juga Kristian. Dan mereka terus ego berpegang dengan penyelewengan tadi. Sehingga turun Nabi Isa AS membetulkannya. Dan menolak semua kandungan dalam Taurat dan Injil. Dan berpegang kepada Quran. Sehingga Nabi Isa AS tidak menerima melainkan Islam. Ataupun peperangan. Akhirnya kesemua orang Kristian memeluk Islam. Kristian memeluk Islam, tinggal Yahudi. Sebab itu akhir sejarah dunia ini berakhir antara orang Islam dengan Yahudi. Bukan orang Islam dengan Kristian. Kalau Kristian mereka golongan sesat yang akhirnya mendapat petunjuk bila turun Nabi Isa. Sebab itu Nabi Isa AS diperintahkan untuk mematahkan salib. Kerana salib ini antara bid'ah dan agama Kristian. Salib ialah benda yang baru diadakan. Ia bukan satu benda ibadat. Bukan tidak termaktub dalam kitab Taurat atau Injil tentang kelebihan salib. Walaupun hari ini orang Kristian melihat kelebihan salib. Walaupun kelebihan salib tidak tercatat dalam mana-mana surah dalam atau dalam mana-mana ayat dan surah dalam kitab Injil, apatah lagi kitab Taurat. Tidak ada. Maka ini penyelesaian serius. Sebab itu dahulu ada di mana para pengkaji agama, bila dahulu mereka jenis suka lukis gambar. Mereka lukis gambar Maryam bersama Isa dalam keadaan tiada salib. Sebelum gambar itu dipinda, Maryam mendukung Nabi Isa dengan ada salib. Gambar yang asal tidak ada salib. Sebelum mereka meletak salib. Ini penyelewengan secara sejarahnya. Kemudian kata Allah, wa atainahul hukma sabiyya. Kami kurniakan kepada Nabi Allah Yahya hukum waktu kecil lagi. Maksud hukum, yakni kepahaman. Dia faham kitab Taurat, dia faham hukum hakam agama. Dia cenderung melakukan kebaikan dalam keadaan dia masih usia kecil. Dalam usia 7 tahun dia sudah faham agama. Dia sudah tunjuk rajin belajar, rajin buat baik, rajin dengar kuliah. Dia dengar kuliah daripada ayahnya Zakaria AS. Dia dah belajar. Bukan dia cepat faham. Maka ini yang dimaksudkan wa atainahul hukma sabiyya. Diberikan kepada Yahya itu hukum. Hukum di sini ialah kefahaman tentang kitab. Setengah ulama mengatakan hukum di sini ialah kenabian. Diberikan semenjak kecil tanda-tanda kenabiannya. Bukan setengah ulama yang berpegang kepada Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa AS, mereka ini memang diberikan kenabian ketika mana usia masih kecil lagi. Tidak sebagaimana nabi-nabi yang lain menunggu usia 40 tahun. Maka ini dimaksudkan wa atainahul hukma sabiyya. Diberikan kepadanya kenabian pada usia yang masih kecil lagi. Sabiyya. Sabiyya ialah usia mumayyiz. Yang 7 tahun. Tapi kebanyakan ulama tafsir menyatakan sabiyya di sini ataupun hukum di sini ialah kepahaman agama. Maknanya Nabi Allah Yahya dah faham agama. Dah cenderung agama. Dah cenderung buat baik. Sudah meninggalkan perkara sia-sia. Bahkan sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak, diceritakan ketika mana kanak-kanak ajak dia bermain, dia tidak mau bermain. Dia dah tunjukkan kematangan. Sebab main ini sifat kanak-kanak. Tapi bila dah tak main, berarti dia sudah matang. Macam kita dah matang dah tua. Kalau ajak main, mana kita nak main? Kita tidak ada kecenderungan. Adapun kanak-kanak dicenderung untuk terus bermain. Masa solat dia main, sekuliah dia main, kat mana pun dia main sebab dia kanak-kanak. Tapi bila kita jumpa budak pada usia yang kecil, kita tengok dia tak main. Duduk kuliah diam-diam. Berarti Allah dah beri dia kepahaman agama. Itu tanda-tanda yang baik. Tanda-tanda yang bagus. Wahananan min ladunna. Dan kami kurniakan kepadanya rahmat di sisi kami. Perkataan hanan memberi maksud rahmat, kasih belas, kasih sayang. Itu bukan jenis orang berbalah.
tidak cenderung untuk berbalah, tidak cenderung untuk bertengkar, tidak cenderung untuk memusuhi sesiapa pun. Maka ini di antara sifat Nabi Allah Yahya. Kita kalau tengok budak-budak kecil kadang-kadang suka berbalah. Dia suka balah gaduh, kalau barang dia diambil. Tapi tidak Nabi Yahya. Nabi Yahya pada usia kecil sudah diberikan sifat rahmat. Kesian ke orang. Ini kalau orang ambil mainan, dia kalau sebut mainan, dia beri terus. Perumpamaan Hanan. Hanan memberi maksud rahmat atau syafaqah. Apa itu syafaqah? Kasih belas. Kesian. Dan mahabbah. Sayang. Dia punya sifat suka sayang orang lain. Kemudian Allah menyebut sifatnya yang ketiga, keempat dan kelima, wa zakatan wa kana taqiyan wa barram biwalidayh. Dan kami jadikan dia zakat. Apa maksud zakat? Yang ini sentiasa diberkati di mana pun dia berada. Dia menjadi petunjuk kepada kebaikan dan penghapus kepada kejahatan dan juga dosa. Ini zakat. Sebab dia jadi ikon kebaikan walaupun pada usia masih kecil. Bukan sebab dia diampunkan dosa. Dengan petunjuk-petunjuk, dengan kebaikan yang dilakukan sehingga dicontohi oleh orang lain. Maka ini disebut perkataan zakatan. Apa maksud zakat? Mubarakan, diberkati. Sebagaimana juga Nabi Isa berkata tentang dirinya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku berkat di mana pun aku berada. Di mana pun aku berada, maka maksiat pun terhenti. Sebab kerana nasihat, kerana teguran. Demikian Nabi Allah Yahya. Wa kana taqiyan, sifatnya keempat. Seorang yang bertakwa. Maksud takwa menjauhi segala maksiat, mentaati Allah dengan sungguh-sungguh. Dan yang kelima, wa barram biwalidayh, taat kepada kedua ibu bapanya. Untuk menunjukkan bahawa Nabi Allah Yahya sempat berbakti kepada kedua ibu bapanya. Walaupun ibu bapanya tua, kita dah sebut semalam, sehingga riwayat menyatakan umur Nabi Allah Zakaria ketika mana mendapat anak 99 tahun. Tapi ada riwayat menyebut usianya ialah 120 tahun atau 28 tahun. Manakala isterinya 99 tahun. 100 tahun. Dan Nabi Allah Yahya ni sempat, walau pada usia yang kecil, dia berbakti pada mak ayah. Kita kan kalau biasa anak-anak normal, masa kecil-kecil tak akan berbakti pada mak ayah. Tak akan berbakti sebab dia nak suruh mak ayah berbakti pada dia. Ikut dia sebab dia budak-budak. Biasanya kita ni, kalau kita lah, berbakti mungkin bila dah usia kita dah kerja, mungkin kita mula berbakti. Atau mungkin kita dah umur 20, mungkin berbakti. Tapi pada usia kanak-kanak berbakti, jarang. Yang kebiasaan mak ayah yang akan terus memenuhi keperluan dia. Tetapi tidak Nabi Allah Yahya. Pada usia yang masih kecil, dia sudah pun tunjukkan kebaktian kepada kedua ibu bapa ni. Kemudian Allah menyebut lagi sifatnya yang keenam dan ketujuh. Walam yakun jabbaran. Dia bukan orang yang sombong. Dia tak pernah sombong dengan orang. Walaupun dia daripada keturunan yang baik. Dan diangkat oleh Allah dengan kenabian. Bukan dengan ilmu. Bukan dengan segala sifat-sifat yang baik. Dia sentiasa merendah diri kepada orang lain. Walam yakun jabbaran asiyya. Dan dia tidak pernah melanggar perintah-perintah Allah SWT. Tidak pernah. Dalam satu hadis, Nabi bersabda, "Ma min ahadin yalqallahu yaumal qiyamah illa dza dzambin illa Yahya ibnu Zakaria." Tidak ada seorang pun bertemu dengan Allah melainkan dia ada dosa, melainkan Yahya bin Zakaria. Yahya tak ada dosa, tak ada salah. Maksud dosa di sini tak ada cerita salah, tak ada. Maka ini kesempurnaan Nabi Yahya AS. Selepas Allah Ta'ala menyebut tentang 7 sifat dia. Sifatnya ialah yang Allah Ta'ala sebut, diberikan hukum pada waktu kecil lagi, kepahaman agama, dijadikan dia berkat, dijadikan dia seorang yang berkasih sayang, dijadikan dia berkat, dijadikan dia bertakwa, dijadikan dia berbakti kepada dua ibu bapa, dijadikan dia tidak pernah sombong dan tidak pernah melawan perintah Allah SWT. Maka ini 7 sifat Nabi Allah Yahya AS. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, selepas menyebut segala sifat-sifat kesempurnaan kecantikannya, Allah berfirman, "Wassalamun alaih," dan keselamatan ke atasnya, yakni Yahya. Yauma wulida, pada hari dilahirkan. Wa yauma yamut, pada hari dia mati. Wa yauma yub'atsu hayya, pada hari dia dibangkitkan kembali hidup. Apa maksud? Pada 3 keadaan yang kebiasaan manusia dalam ketakutan, kegerunan, kebimbangan, tetapi Allah memberi keamanan kepada Yahya AS. Waktu Nabi Allah Yahya lahir, dia berada dalam keamanan kelahiran
tidak ada syaitan yang boleh mengganggunya. Mana lahir-lahir tak menangis sebab tak ada syaitan yang ganggu. Semua kelahiran akan menangis kerana ada syaitan yang ganggu. Kata Nabi SAW, dari kelahiran melainkan dia akan diganggu oleh syaitan. Yang menyebabkan dia menangis. Kerana budak kalau dia menangis maknanya dia takut, dia bimbang. Lahirnya ke dunia maka datang kebimbangannya dimulakan dengan tangisan yang kuat. Yang tidak ada orang pun mengerti kenapa budak tu menangis melainkan orang kata normal. Itu normal. Memang bayi lahir dia menangis. Lalu kalau sebut secara saintifik sikit supaya keluar naji-naji dalam mulut dia dan sebagainya. Tapi hakikatnya apa? Hakikat kenapa bayi lahir menangis? Kenapa dia menangis? Dan bila mana mati pula tak menangis pula dia diam. Orang lain pula menangis. Maka Nabi SAW menyebut rahsianya kerana setiap kelahiran itu diganggu oleh syaitan. Melainkan Nabi-Nabi. Termasuk Nabi Allah Yahya. Sebab itu Allah kata aman Nabi Yahya waktu dilahirkan. Dan demikian juga waktu matinya. Mati semua orang berada dalam kebimbangan, himpitan kubur, kegelapan kubur, kedahsyatan kubur. Melainkan Nabi Allah Yahya dan Nabi-Nabi seluruhnya diamankan daripada azab kubur secara jaminan. Dan ketika mana dibangkitkan pula melihat kedahsyatan hari kiamat, semua bimbang. Melainkan Nabi Allah Yahya diamankan. Kata Sufyan bin Uyainah. Ada 3 tempat yang paling menakutkan. Ada 3 tempat yang paling menakutkan bagi setiap manusia. Setiap manusia macam kita ada 3 tempat memang kita paling takut. Yang pertama hari kita dilahirkan. Hari paling kita takut. Takut tak takut budak tu dia nangis kuat-kuat. Ini hari kita takut. Tapi masa kita kecil kita tak tahu benda kita nangis. Kita dah tak ingat waktu kecil tadi. Ialah waktu ketika mana dilahirkan daripada perut ibunya. Ia ketakutan yang amat dahsyat. Sehingga diterjemahkan dengan tangisan yang kuat. Sekuat-kuat budak ni menangis. Nangis lama. Maka ini tempat pertama kata ulama. Fayara nafsahu kharijan mimma kana fih. Kan dia melihat dirinya keluar daripada tempat yang baru. Yang kedua pada hari dia mati. Hari yang paling takut kerana melihat malakul maut. Hari yang paling menggerungkan kita hari mati kita. Dan yang ketiga, hari di mana dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Bayangkan lepas dalam kubur dibangkitkan memang menggerungkan, menakutkan. Siapa pun yang dibangkitkan daripada kubur maka datang rasa takut. Tetapi Allah Ta'ala mengamankan semuanya kepada Nabi Allah Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Apakah keamanan ini khusus kepada Nabi Yahya? Tidak. Tapi Allah sebut sebagai satu nikmat. Ia juga dipunyai oleh semua para Nabi alaihi wassalam. Kerana semua para Nabi waktu dilahirkan tidak diganggu oleh syaitan. Termasuk Nabi Isa. Termasuk Nabi lain daripada Adam, daripada Nabi yang dilahirkan, iaitu Nabi Allah. Kalau kita mulakan dengan Nabi Allah Syis AS, sehingga Nabi Isa, sehingga Nabi Muhammad AS, semuanya lahir dalam keadaan tidak ada gangguan syaitan. Dan di antara ismah, maksum para Nabi, mereka tak diganggu oleh syaitan. Kalau tidak akan bertukarlah wahyu. Ataupun akan terkacaulah wahyu. Sebab para Nabi sentiasa menyampaikan wahyu dari Tuhannya. Wa imam wahyu yang bersifat ilham. Atau mimpi. Ataupun apa yang diturunkan oleh Jibril AS kepada mereka. Para Nabi dia ada bentuk-bentuk wahyu. Kadang-kadang wahyu itu berupa mimpi. Para Nabi tidak pernah mimpi mengarut. Mimpi kena kejar hantu ke tak pernah. Tidak pernah mimpi yang kita katakan mainan tidur adrasu ahlam. Tidak pernah. Semua para Nabi bila dia bermimpi, dia adalah wahyu. Ini kemuliaan para Nabi SAW. Dan kemuliaan itu juga Allah berikan pada orang beriman yang benar. Mana-mana orang beriman yang benar tutur katanya, pun sama Allah beri dia mimpi yang baik. Cuma dia taklah jadi wahyu, tapi sebahagian wahyu. 1/46 daripada tanda kenabian. Maksudnya kan ia bersifat benar seperti wahyu. Ini mimpi-mimpi orang beriman yang bila mana berlaku hari kiamat mimpinya menjadi semakin benar. Sehingga Nabi SAW bersabda, ru'yal mu'min sadiqah. Mimpi orang beriman itu benar. Dia sekuat. Kebenarannya seperti benarnya wahyu kuat. Cuma dari sudut nisbah dia 1/46. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang kelahiran Yahya AS, maka diceritakan tentang kelahiran Isa. Allah berfirman, Wazkur fil kitab.
Maryam idin tabazat min ahliha makanan syarqiyah. Dan ingatlah peristiwa, kata Allah Ta'ala, tentang Maryam AS yang disebut dalam Al-Quran. Idin tabazat, ketika mana dia beruzlah, jauh daripada orang lain. Makanan syarqiyah, tempat di sebelah timur. Yang ini daripada rumahnya ke arah belah timur. Dan kerana itulah orang Kristian menjadikan kiblat mereka sebelah timur. Walau Maryam AS dibuat ni bukan sebab itu kiblat, tapi kerana nak jauhkan diri daripada orang nampak. Ketika mana dia beruzlah dan beribadat, biar tak nampak, supaya ibadatnya tidak diketahui oleh orang lain, maka dia cuba memencilkan dirinya jauh ke timur, jauh daripada orang lain. Bukan menjadikan timur sebagai kiblat, tapi orang Kristian mengambil kisah ini untuk menjadikan kiblat mereka timur. Manakala Yahudi menjadikan barat sebagai kiblat. Mereka mengambil arah timur, satu mengambil arah barat. Kita tak ambil arah. Kita bukan arah timur, kita bukan arah barat. Tapi kita arah kiblat. Arah kiblat kita ialah Kaabah. Yang Allah letak. Bukan timur, bukan barat. Sebagaimana Kristian dan Yahudi. Fattakhadhat min dunihim hijaban. Lalu Maryam AS meletakkan satu tabir, menghalang orang lain daripada melihatnya. Iaitu ketika mana dia nak mandi, khususnya selepas dia suci daripada haid. Maryam ni ada haid. Waktu mana dia haid, maka dia akan keluar daripada masjid Baitul Maqdis. Dan sampailah dia mandi, maka dia akan kembali ke masjid. Kata ulama tafsir, menjadi kebiasaan Maryam, bila mana dia berada dalam keuzuran, maka dia akan pergi ke rumah ibu saudaranya. Kerana ketika mana Maryam waktu kecil, lalu para pendeta dan juga yang berada di Masjid Al-Aqsa waktu itu mengundi siapa yang akan menjaganya. Lalu undian itu jatuh kepada tangan Nabi Allah Zakaria AS. Maka Zakaria jaga sebab mak dia dah wakafkan anak dia. Bila dah wakafkan anak dia, maka dia letakkan di Baitul Maqdis. Dan dijaga oleh Zakaria. Tapi ketika mana dia haid, maka dia tak boleh duduk masjid. Kerana hukum haid yang tak boleh duduk masjid ini bukan hukum baru. Dia semenjak zaman berzaman. Mana-mana perempuan yang berhaid memang tak boleh masuk masjid. Maka ketika mana Maryam berhaid, maka dia akan menuju ke rumah mak saudaranya. Begitu rutin dia. Dan dia akan kembali ke masjid bila mana dia bersuci. Dan bila ke masjid, dia menjaga Masjid Haram. Dan bila mana dia beribadat, maka dia akan mencari satu tempat yang lebih jauh. Dia beruzlah sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran tentang bagaimana sifat Maryam AS. Kemudian kata Allah, fa'arsalna ilaiha ruhana. Kami utuskan kepada Maryam itu Jibril. Ruhana maknanya Jibril AS. Fatamassala laha, lalu menyerupai kepada Maryam, menyerupai di hadapan Maryam basyaran sawiyah, seorang lelaki yang cantik. Jibril AS tidak bertemu dengan mana-mana nabi atau mana-mana manusia melainkan dengan penyerupaan. Adapun Nabi Muhammad SAW cuma melihat Jibril 2 kali dengan rupa asal. Sekali di Sidratul Muntaha dan sekali lagi di dunia ketika mana menerima wahyu yang pertama. 2 kali dia tengok. Manakala Nabi-Nabi yang lain melihat Jibril dengan penyerupaan. Seorang lelaki yang cantik. Semua malaikat bila dia menyerupa, dia tak akan menyerupai perempuan. Dia tak akan datang menyerupai perempuan. Dia datang menyerupai lelaki untuk menunjukkan tugas berat kerasulan itu ataupun tugas berat yang berkait dengan wahyu itu kepada lelaki. Patutnya dia jumpa dengan Maryam, dia jumpa perempuan lah. Barulah Maryam tak takut. Kalau jumpa lelaki, ya lelaki. Kalau sekiranya Jibril, ya kalau kita fikir cara kita. Kenapa Jibril waktu jumpa Maryam, dia tak menyerupai perempuan yang cantik. Maka Maryam pun tak bimbang. Boleh sembang-sembang. Tiba-tiba lelaki. Kerana demikian malaikat, dia tidak akan menyerupai melainkan lelaki. Kerana itu peraturannya. Maka Jibril AS ketika mana Maryam, dia berada dalam keadaan suci haidnya. Maka dia pun nak pergi ke satu tempat jauh, dia nak mandi. Dan ketika itu datang Jibril menghampirinya. Lalu kata Maryam, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung dengan Tuhan yang pemurah daripada kamu. Kalau kamu betul orang baik. Sebab Maryam ni saya tengok muka dia muka baik. Kita tuan-tuan secara fitrah,
Bila mana kita melihat muka orang, kita tahu dia muka baik atau muka jahat. Ada alamat dia. Dia datang dengan tujuan baik ke, dengan tujuan jahat, kita dah nampak. Apatah lagi orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan dia. Seperti Maryam. Dia tengok muka Jibril tadi. Dia tak tahu itu malaikat. Tetapi dilihat wajah orang baik. Tapi dalam keadaan fitnah. Duduk di tempat dia. Bersama dengan dia. Ini Maryam dan ini lelaki. Fitnah. Sebab itu dia berkata, aku berlindung pada Tuhan yang maha pemurah. Daripada kejahatan yang mungkin kamu cuba nak buat atau fikirkan. Kalau benar kamu orang bertakwa. Kenapa Maryam sebut bertakwa? Sebab nampak tanda-tanda takwa. Dia pada malaikat dia ada nurnya sendiri. Qala innama, maka berkata Jibril bahawasanya, ana rasulu rabbiki. Aku ialah Jibril yang dihantar untuk bertemu denganmu. Li ahabalaki, untuk aku berikan kepadamu gulaman zakiya, kanak-kanak lelaki yang suci. Baik, terus disebut jantina budak ni. Jibril tak kata aku ni diutuskan oleh Allah supaya kamu mengandung dan berteka-teki dengan jantinanya. Maka perlu diberitahu bahawa anaknya anak lelaki. Terus diberitahu jantinanya apa. Qalat, lalu Maryam berkata, anna yakunu li ghulam, bagaimana aku memperoleh anak lelaki. Walam yamsasni bashar, sedangkan tiada lelaki yang menyentuh aku. Walam aku bariyah, dan aku tak pernah buat benda tak baik. Maka dalam Maryam AS tidak menolak takdir Allah. Kalau dia ditakdirkan untuk melahirkan seorang bayi, seorang anak, dia terima. Tetapi dia bertanya kaifiat, macam mana? Sebagaimana juga Nabi Allah Zakaria tanya, macam mana aku boleh anak? Aku dah tua. Bini aku mandul. Bukan tidak percaya pada kuasa Allah. Tapi bertanya bagaimana? Ianya berlaku. Lalu Maryam menyebut, dua kebiasaan kalau wanita itu mengandung sebab disentuh oleh lelaki. Yang dia berkahwin lah. Atau dia mungkin perempuan yang tidak baik, pelacur atau sebagainya. Mungkin itu penyebab mengandung. Tak ada penyebab yang ketiga atau keempat. Lalu kata Jibril, qala kazaliki. Demikian kehendak Allah. Qala rabbuki, Tuhanmu berkata, huwa alayya hayyin, itu kan mudah. Walinaj'alahu, dan kami akan jadikan kelahiran ini ayatan linnas, sebagai bukti kebesaran Allah kepada manusia. Wa rahmatan minna, dan sebagai satu rahmat daripada kami. Apa maksud rahmat daripada kami? Kami jadikan Nabi Isa sebab untuk manusia dapat petunjuk. Nabi Isa menjadi sebab untuk orang beriman mendapat hidayah. Kerana itu Nabi Isa ini rahmat. Kemudian kata Allah Ta'ala lagi, wa kana amran maqdiya, ialah suatu perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah. Maka jawapannya ialah, ini takdir Allah dan ini perintah Allah dan ini kehendak Allah. Dan Allah bila berkehendak sesuatu mudah baginya. Fahamalathu, tiba-tiba Maryam pun mengandung. Berkait dengan tiba-tiba Maryam mengandung, diriwayatkan, diceritakan, maka Jibril AS meniup roh. Maka roh ini masuk melalui lengangnya. Dia pakai jubah lengang dia sehingga turun ke kemaluannya, lalu mula tanda-tanda kelahirannya. Mula tanda-tanda mengandung. Dalam Quran tidak disebut bahawa Maryam ni mengandung berapa lama. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Maka bila tak sebut, memberi maksud dia pergi kepada hukum asal seorang perempuan mengandung 9 bulan. Bila tak sebut. Dari sudut dia mengandung, dari sudut dia melahirkan anak, ia satu proses biasa. Proses perempuan mengandung macam mana? Tempoh dia. Ada due date dia. Akan terhenti haid dia, maka mula dia mengandung. Maka akan keluar sifat-sifat lemah dia. Mula penat dan sebagainya. Ia proses biasa. Dan lahir daripada tempat biasa. Taklah Nabi Isa ni sebab dia ajaib sangat, dia lahir melalui tempat lain. Ikut telinga ke, ikut hidung ke, tidak. Sebab itu Allah tak sebut menentukan ia fitrah, ia sunnatullah yang tidak akan berubah pada siapa pun walaupun Nabi-Nabi. Supaya mereka tahu semua Nabi-Nabi ini melalui proses kemanusiaan. Kemanusiaan bagaimana manusia. Maka sesudah Maryam ini melihat tanda-tanda mengandung ada pada dia. Dia mula rasa lemah tubuh dia dan dia mula rasa bahawa dia akan mengandung. Dia tanda-tanda tu ada, maka akhirnya Allah Ta'ala menceritakan bagaimana fantabazat bihi, dia melarikan diri. Intabazat maknanya dia
menjauhkan dirinya daripada orang. Makanan qasiyah, sejauh-jauh tempat. Namun cerita dia mengandung, akhirnya diketahui oleh ramai orang. Ramai yang orang tahu. Maka ketika hal tersebut, maka sebahagian mula memfitnahnya. Bahawa Maryam ini mungkin dia berkedudukan dengan seorang lelaki namanya Yusuf Najjar. Yusuf Najjar setengah-setengah daripada maklumat ahli kitab menyatakan ia tunang Maryam sebelum berlakunya kelahiran ini. Dan setengah menyatakan bahawa Yusuf Najjar ni dia orang baik. Dia juga di antara yang menjaga Baitul Maqdis, khadam Baitul Maqdis. Sebab Baitul Maqdis ini masjid besar. Semua yang jaga Baitul Maqdis ataupun khadam pada Baitul Maqdis biasanya lelaki. Melainkan Maryam. Maka salah seorang yang juga menjaga Baitul Maqdis ini seorang lelaki soleh bernama Yusuf Najjar. Dan dia juga merupakan kerabat Maryam. Dia ada kena mengena juga. Ada hubungan persaudaraan dengan Maryam. Maka berlaku dialog ketika mana berlaku fitnah kepada Maryam. Semenjak dia menunjukkan tanda-tanda mengandungnya. Diriwayatkan daripada Tha'labi, daripada Wahab bin Munabbih. Yusuf berkata, "Akhbirini ya Maryam." Wahai Maryam, tolong beritahu aku. Apakah ada pokok yang tumbuh tanpa benih? Dan apakah ada hujan? Adakah pokok yang subur tanpa hujan? Apakah ada anak, lahir anak tanpa lelaki? Lalu kata Maryam, ya, ada. Ada. Bukankah engkau mengetahui bahawa Allah lah yang menumbuhkan tumbuhan pada hari ia ciptakan sebelum ia menciptakan benih? Kata Yusuf Najjar, bukankah pokok itu kalau nak tumbuh dia kena ada benih? Bukankah begitu? Dan bukankah setiap kelahiran ada mesti ada bapak dia? Mesti. Apakah boleh berlaku sebaliknya? Kata Maryam, ya. Bukankah Allah menciptakan dahulu pokok bukan benih? Benih itu ambil daripada mana? Daripada pokok. Allah menjadikan pokok dulu sebelum menjadi benihnya. Maka boleh. Yang lain-lain barulah pokok tadi daripada benih. Bukankah sebelum itu Allah jadi pokok dulu sebelum benih? Macam kita ceritalah, telur ayam mana dulu? Ya, kalau kita jawab dengan akal kita, sebab akal kita bodoh, kita berpusing-pusing pening. Lepas tu migraine. Tapi kalau kita jawab dengan wahyu, dia senang. Allah ciptakan ayam dahulu, kemudian ayam ni bertelur. Sebagaimana Allah ciptakan Adam dulu, Hawa dulu, kemudian mula manusia beranak. Apa pun diciptakan asal dulu. Itu namanya penciptaan. Kita ni namanya kembang biak. Pokok. Belum dia benih tu, daripada mana? Pokok. Maka Allah ciptakan pokok dulu. Maka terhentilah pening tu. Tapi kalau kita cuba, kita pusing sendiri maklumat tu. Ayam telur, ayam telur, pusing. Yang duk pusing sendiri tu kenapa? Jawapannya mudah. Allah cipta ayam dulu. Habis masalahnya. Allah ciptakan pokok dulu, baru datang benih. Allah ciptakan manusia dulu, barulah berkembang biak manusia. Maka Maryam kembali kepada yang asal. Ya, Allah ciptakan pokok sebelum benih. Kemudian kata Maryam, ketika tanya, bolehkah pokok tadi dia tumbuh tanpa hujan? Kata Maryam AS, ya boleh. Dengan kudrat Allah SWT. Sebagaimana Allah Ta'ala ciptakan setiap sesuatu. Allah menumbuhkannya walaupun tanpa air. Boleh. Ada pokok tumbuh tanpa ada air. Kemudian bila Yusuf ini tu tanya, sebab Maryam kata ini adalah tanda-tanda ataupun ini kekuasaan Allah Ta'ala. Sehingga dia menjawab. Maryam kata, wahai Yusuf, tidakkah kamu ketahui Allah menciptakan Adam dan isterinya tanpa lelaki dan tanpa perempuan? Masa Allah ciptakan Adam tu, ada lelaki tak? Ada perempuan tak? Maka Adam tercipta. Dan ketika mana Allah Ta'ala menciptakan Hawa? Apakah ada perempuannya? Tidak ada. Maka Allah ciptakan Hawa. Maka demikian juga Allah Ta'ala jadikan kandungan ini. Maka habis dia punya tohmah. Ataupun kita katakan keraguan dia. Sebab itu dalam Quran Allah jawab mudah je. Inna masala Isa indallah kama masala Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Bandingan Nabi Isa itu seperti Nabi Adam. Kalau mereka kata takjub, mana mungkin Nabi Isa lahir tanpa ada bapa? Apa kamu nak takjub? Kenapa kamu tidak takjub dengan kejadian Adam? Hairannya, manusia seperti lupa untuk mereka takjub tentang bagaimana Adam diciptakan. Kerana Adam diciptakan ternyata tanpa perut wanita, tanpa rahim wanita, tanpa ada perkahwinan, tiba-tiba terjadi Adam. Maka apakah kejadian Nabi Isa lebih hebat daripada kejadian Nabi Adam? Kalau dengan sebab itu untuk kata Nabi Isa itu Tuhan, Nabi Adam jauh lebih berhak jadi Tuhan. Sebab kelahiran Nabi Adam lagi ajaib. Mak tak ada, ayah tak ada.
Maka ini menunjukkan kekuasaan Allah. Maka tiada peliknya apa yang berlaku kepada Isa AS. Maka Nabi Maryam AS, bila dia sibuk untuk membela dirinya, sehingga Allah jadikan Nabi Isa berkata-kata pada waktu kecil. Untuk mendiamkan itu. Ia penat. Bila orang tuduh kita, kita nak jawab, penat. Maka seorang yang akan menjawab. Yang menjawab ini Allah dah tunjuk keajaiban. Nabi Isa yang berkata-kata pada usia kecil. Maka bila dia menjawab, maka zahirlah segala kebesaran Allah SWT. Maka Allah perintahkan Maryam diam. Dan berkata, aku bernazar untuk tidak akan lagi bercakap. Habis siapa nak cakap? Budak ni cakap. Maka semenjak itu Isa yang bercakap bagi pihak mak dia. Untuk apa? Ini satu rahmat Allah kepada Maryam. Sebab macam saya katakan kita ni, kalau orang tuduh macam-macam kita nak jawab penat, kita pun upah peguam. Biar peguam jawab. Bila peguam jawab, kita pun tenang. Kita boleh tidur, peguam pergilah perang kat mahkamah tu. Kita tidur je kat rumah. Maka tahu-tahu selesai kes kita. Itu perumpamaan dia. Maka ini Nabi Isa AS keajaiban sepanjang zaman. Tapi ia bukan satu-satunya benda ajaib. Ada yang lebih ajaib tapi manusia terlepas pandang. Terlepas pandang, maka Allah menyebut tentang kejadian Adam AS. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.